Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Mio Omar, hos anda TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, suara remaja milenial. Hari ini kita bersama di Holistic Wellness Center yang menjalankan Depression Wellness Project. Okey, hari ini kita ada tetamu special. Nak tahu siapa? Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hos anda untuk TikTok TV, Tik Surah Tok Santun. Hari ini kita bersama tetamu special. Tetamu kita ni pernah melalui masalah depression, anxiety dan juga disleksia. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita bersama tetamu kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Fi Saifuddin, berusia 33 tahun. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai 2 orang anak. So, saya didiagnose disleksia. Disleksia? Pada semasa saya darjah 4 lah. Dari darjah 4? Darjah 4. So, waktu darjah 4 tu saya belum boleh menulis, saya belum boleh membaca. So, cikgu saya yang mula detect saya ada masalah pembelajaran tu dan dia bantu saya untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya lah. Jadi kalau untuk depression dengan anxiety ada lagi ya? Depression anxiety tu bila mula perasan ada tu? Depression dengan anxiety saya diagnose waktu 2013. Waktu tu saya final year dekat universiti lah. Sebab waktu final year tu saya bercerai dengan suami saya. Jadi bermula daripada tu ke? Bermula daripada situ. Bermula daripada situ. Tapi basically kita punya perasaan tu daripada kecil tu memang dah ada. Sebab ada rasa perasaan yang worthless, rasa orang tak hargai. Lepas tu macam suka duduk seorang, suka buat hal sendiri, duduk gelap-gelap, macam itulah. Jadi masa awal-awal kan, masa awal-awal lepas bercerai dengan suami Fi sendiri kan, apa yang bila Fi tahu tentang dah mula diagnose, dah mula dapat tahu ada tu, macam mana penerimaan Fi masa awal-awal tu? Penerimaan tu sebenarnya tak boleh nak terima juga. Sebab ada denial memang rasa macam macam nak cakap lah, tak tahu nak cakap macam mana. Sebab rasa macam tak percayalah kan. Sebab kita rasa kita normal je, cuma sedih kan. Tapi lama-lama dah makin boleh terima lah. Lepas tu kalau untuk orang sekeliling Fi, keluarga Fi, macam mana waktu tahu tentang tu, macam mana orang sekeliling pada Fi? Basically orang sekeliling Fi tak suka sangat nak expose dekat orang. So orang tak ramai orang tahulah. Tak ramai orang tahu dan kita sendiri memang tak nak bagi tahu orang. Sebab kita takut, kita takut, lepas tu kita rasa macam nanti orang akan pandang serong dekat kita kan. So kita just buat macam biasa je lah, macam tak payahlah beritahu orang macam tu. Bila Fi dah tahu, lepas tu orang sekeliling pun, Fi tak beritahu semua orang kan, tapi ada yang tahulah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi ada tak yang Fi dah beritahu tapi dia punya penerimaan tu tak seperti expectation Fi? Ada juga. Ada. Lepas tu macam mana Fi deal dengan orang yang macam tu? Ada juga yang bila kita beritahu best friend kita, tapi dia macam tak percaya, dia tak kawan dengan kita. So perasaan tu kan, rasa macam kenapa benda ni kena dekat aku kan. Macam tu lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu untuk Fi sendiri, Fi rasa sepanjang Fi lalui ni, siapa yang paling banyak memberikan support untuk Fi? Boleh tak ceritakan tentang siapa di sebaliknya? Kalau daripada awal lah, Fi adalah seorang kawan yang betul-betul macam tak apalah, aku tak kisah kau siapa, aku tak kisah kau macam mana kan. Dia tetap macam sokong kita, bantu kita, bagi kata-kata nasihat, bagi macam kadang-kadang moral support tu yang paling banyak lah. Macam bantuan-bantuan lain pun ada juga dia bagi. Tapi ada satu orang
Lepas tu sekarang ni few years ni pun Fi dah kenal dengan ada seorang perawat ni, so kita kawan baik lah. So lagi banyak benda Fi kongsi dengan dia sebab mudah sikit. Okay, jadi kita dah dapat tahu sedikit tentang latar belakang dan macam mana yang Fi lalui. Tapi kalau boleh kan, boleh tak kita nak dengar sedikit cerita macam mana sebenarnya untuk orang yang pesakit ni sebenarnya apa sebenarnya yang dia rasa dilalui. Jadi waktu Fi sendiri lalui benda ni, Fi rasa dekat mana sebenarnya yang betul-betul rasa berat tu? Pada diri sendiri ke, pada penerimaan orang ke? Mana yang berat tu sebenarnya? Kita nak faham betul-betul, nak dengar cerita Fi hari ni. Okay. Fi rasa yang paling berat sekali tu nak hadap penerimaan orang. Penerimaan, expectation orang lah. Expectation orang. Sebab sebab kita tak tahu orang akan pandang kita macam mana. So sebab tu Fi ambil inisiatif untuk tak bagi tahu semua orang kan. Sebab kita sendiri tak boleh terima keadaan kita, apatah lagi orang nak terima keadaan kita. Macam tu. Okey, jadi soalan seterusnya untuk Fi, soalan senang je. Jadi dekat luar ramai remaja dan ramai orang yang tengah lalui benda ni. Tapi dia tak tahu nak reach kat siapa. Dengan stigma masyarakat, dan dengan semua benda yang berlaku, dia tak tahu nak reach pada siapa. Jadi bagi Fi sendiri, apakah cara terbaik untuk lalui benda ni? Okey, bagi Fi lah. Cara yang terbaik untuk kita lalui depression dengan anxiety ni, basically kita back to Allah. Kita mula-mula nak cerita pasal back to Allah ni, first kali kalau kita dapat dapat ayat tu daripada orang luar, kita mesti akan rasa macam macam mana? Rasa macam orang tak faham kita? Macam orang tak faham kita. Kenapa kau nak nasihatkan aku untuk back to Allah pula kan? Tapi bila kita start back to Allah tu, kita start nampak jalan tu dah start terbuka lah. So tu satulah. Yang kedua, Fi rasa kita kena pilih kawan yang betul. Sebab ada kawan yang akan bantu kita, yang akan tak kisah macam mana pun kita, dia tetap bagi sokongan kat kita. So kawan tu pula mestilah kawan yang boleh bimbing kita ke jalan yang ni lah. Fi rasa lah daripada awal sampai sekarang kan, dulu kita rasa macam denial, kita rasa marah, kita rasa macam tertanya-tanya kenapa kan. Tapi dah lama-lama tu, bila kita dapat rawatan yang betul, kita dapat kawan yang betul, kita dapat tujuan yang betul, tujuan tu, barulah kita akan nampak dia punya dia punya perjalanan tu sebenarnya kenapa benda tu berlaku kat aku. Gambaran besar. Kita dapat satu, kita boleh rasalah nikmat lah kita rasa kan. Kita kata so tujuan tu yang akan bantu kita untuk teruskan jalan tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys untuk musim yang kedua TikTok TV. Tik Surah Tok Santun. Suara macam pilih dia. Kan awkward kat situ sikit. Tapi insyaAllah itu dia. Nak bagi teasers kat korang. Sebenarnya istimewa pada musim kedua. Kita bawakan host yang baru. Betul. So mungkin boleh buat pengenalan Kita sikit. tersasul sikit tadi kan. Pertama. Episode pertama. Okey, jadi nama yang diberi Mio Omar. Adib boleh panggil Omar. Alright. Okey, Dan jalan. saya Jalaluddin Zaki, boleh panggil Jalal saja. Alright. So ini Jalal, ni Omar. InsyaAllah kita bersama saya, Zaim Zamri, untuk musim yang kedua ini. Host yang paling famous lah orang kata kan. Ya ke? Rasa macam terbalik je. Itulah. Macam Omar ke? Bukan dia. Dia Saya kanan paling ramai, orang biasa je. ke kiri semakin sikit. Okey, tapi nak ceritanya insyaAllah untuk episod kali pertama ni kita nak bincangkan tajuk berkaitan dengan apa nama? Derita dalam senyap. Derita dalam senyap, dan kita dah dengarkan sama-sama berkaitan dengan Perkongsian topik tadi. dan perkongsian yang Omar cerita. Dan sebenarnya itulah matlamat yang kita terus bagi dalam TikTok TV, nak cerita berkaitan dengan masalah-masalah remaja. Betul. Dan kita nak tahu apakah solusinya di dalam Al-Quran. Right? So kita dah dengar sangat sama-sama perbincangan Betul. Fifi dengan Omar. So mungkin kita boleh dengar macam mana dia punya feedback. Apa benda sebenarnya yang kita nak bincang hari ni. Okey. Jadi dapatan dapatan saya daripada perbincangan dengan seorang insan istimewa, bukan istimewa. Sorry. Yang menghadapi masalah. Yang menghadapi itu saya rasa sangat menginspirasikan bila saya berjumpa dengan dia, kerana yang dia cerita pada saya, dia masih lakukan rutin harian dia macam biasa. Maksudnya sebelum dia didiagnose tu, kan awal-awal tu kan dia cerita macam dia cerita tadi, bermula dengan dia cerai dengan suami dia. Lepas tu dia cerai dengan suami dia, dia cerita dekat kawan dia. Dia cerita dekat kawan dia tentang penyakit dia. Lepas tu kawan baik dia tinggalkan dia. Sebab tak percaya dengan tu. Jadi macam manalah rasa dia kan. Sedih tu, Kawan Ustaz. baik sendiri. Jadi lepas tu tapi dia still melalui macam biasa. Maksud dia kerja, Kehidupan seharian. dia buat ada terma untuk itu, dipanggil high functioning depression. Maksudnya dia ada penyakit tapi still macam tu Ya, juga. maksudnya dia tidak seperti kebiasaan orang-orang. Maksudnya orang luar tak nampak dia macam ada masalah, tapi deep inside dia ada masalah. Betul kan? Jadi Sofi. itulah. Jadi lepas dia rasa macam ada something going on dalam diri dia, dia pun berjumpa dengan seorang terapis lah. Dia jumpa dengan terapis dia yang sekarang lepas berubat apa semua dengan terapis dia tu, lama-lama bila dia dah okey sikit, dia jadi partner kepada terapis dia tu. Maksudnya dia punya hubungan rapat dengan terapis dia tu Sama sampai jadi boleh buat tapi ada projek cerita sama. ada cerita di sebalik jadi partner tu. Jadi dia jadi partner tu dalam satu projek yang dipanggil Depression Wellness Project. Maksudnya bukan bisnes ke apa kan, maksudnya projek. Depression Projek Wellness membantu Project. Orang depression. Walaupun dia sendiri dia depression. sendiri melalui depression, tapi dia join terapis dia tu untuk bantu orang yang ada depression. Jadi satu benda yang menarik kat situ yang dia cakap pada saya, dia kata waktu dia sambil-sambil dia bantu orang tu, sebenarnya apa yang dia dapat adalah, dia kata diri dia pun terubat bila dia bantu orang. Jadi dia tak berhenti bantu orang, sebab bila dia bantu orang, bantu, dalam pada masa yang sama dia rasa penyakit depression dia tu terubat. Menarik. Saya teringat macam analogi macam orang yang miskin yang menolong orang miskin lain. Faham tak? Sama-sama miskin tapi dia boleh Still boleh bagi orang orang. miskin kan. So, ramai orang terperangkap kan, kita rasa macam bila kita ada masalah, kita lah perlu dibantu kan. Tapi sebenarnya dalam kes Fi, dia membantu. Dia membantu tu secara tak langsung dia dibantu juga kan. Sangat cantik tuan-tuan. Dan kalau sebenarnya lagi cantik kalau kita dapat relate kan dengan surah yang Jal baca tadi, surah Ad-Duha kan. Apa yang Nabi SAW pernah alami dahulu adalah benda yang lebih sama. Dia pernah dikutuk sehingga kan dia rasa tak disayangi.
Dia jatuh dalam keadaan yang sangat-sangat rasa murung sebab tak ada orang bagi kata semangat kepada Nabi SAW yang sebenarnya Allah tu dekat dengan dia. Istilahnya down lah. Tengah down. Tengah down. Dan saya dah baca surah ni sebenarnya Nabi dah 6 bulan Betul. Tak menerima wahyu. 6 bulan 6 bulan tak Betul. menerima wahyu dan malaikat Jibril tak turun. Jadi dia baginda merasakan macam ditinggalkan. Sebab tu dalam surah ni disebut Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kalau kita tengok penghujung surah ni pun sendiri lebih kurang macam mana Fi buat. Macam Fi sendiri. Itu kalau dalam surah ni Allah cadangkan untuk fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kita tolong anak yatim, kita tolong orang miskin dan kita share apa jenis kebaikan yang kita ada walaupun kita dalam keadaan yang ada bermasalah. Dan itu sendiri dia menjadi satu terapi untuk kita sendiri rasa okey. So sangat related tu, sangat cantik tu. Jadi sangat menginspirasikan bila seorang yang menghadapi itu sendiri dia boleh ada motivation. Sebab kadang-kadang kan bila kita dalam satu keadaan yang macam tu kan, kita memang tak fikir benda lain selain daripada diri sendiri. Macam mana aku tapi agak mengagumkan lah bila dia boleh dalam sakit dia boleh fikir tentang pasal orang lain. Dan menarik dalam surah ni kan, Allah nak pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang merajuk. Okay, merajuk lah kan. Maksudnya dia bagi dalam rasa down semua, dan Allah bawakan positif perspektif tu, positif vibe. Maksudnya tak ingat ke dalam ni Allah sebut yang kamu ni dulu anak yatim, kemudian aku beri perlindungan. Kamu ni dulu miskin, Allah cukupkan. Allah cukupkan. So benda tu membawa kepada daripada negative thinking kepada positive thinking. Itu satu bentuk orang kata psikologi yang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan, sebab dia yang menciptakan manusia dan dia juga yang tahu macam mana cara nak pujuk manusia. Tapi itu satu benda yang menarik tentang tu, sebab kadang-kadang kan bila orang yang dalam state depression ni, kadang-kadang kita tak tahu cara nak tolong dia. Tapi sesimpel untuk kita lah, bukan orang yang terapi, bukan orang yang terapis, bukan tu, sebagai kawan ataupun sebagai, kalau ada kawan-kawan kita, paling baik apa yang kita boleh buat lah, usaha kita tu sebenarnya tolong dia untuk positif. Maksudnya kita tak perlu pun nak bagi benda tu, kita sekadar mendengar cerita dia, bagi support. Betul, menarik tu. Maksudnya macam mana kita nak bagi dia jadi positif? Satu ialah dengan kita mendengar tu sendiri. At least mendengar. Be there. Kan? Kita mendengar bukan nak merespon sebenarnya, tapi kita mendengar nak bagi dia rasa positif terhadap keadaan diri dia sendiri. Sebab kadang-kadang banyak sangat orang yang nak bercakap tapi sampai hilang orang yang nak mendengar. Betul. Setuju. So apa pendapat Omar agak bila antara benda yang menarik bila kita dengar perbincangan Fi dengan Omar tadi, end up dia rasa pergantungan dia kepada Allah SWT tu sangat membantu dia dalam mengharungi masa-masa dia dalam. So macam mana tu? Sebab daripada apa yang dia cakap lah, daripada apa yang dia sampaikan, dia dapat rasa hubungan dia dengan Allah tu bila dia dah lalui benda tu, bila dia dah nampak the bigger picture. Tapi tu pun dia kata dia nampak keindahan tu bila depression dia makin baik dan bila dia flashback balik dia tengok. Jadi kadang-kadang bukannya orang tu tak mensyukuri nikmat Allah, tapi kadang-kadang mungkin state dia tu tak mengingatkan, tak membenarkan dia untuk teringat. Jadi mungkin kalau kita positifkan sikit dia tu, start tu lah mungkin dia akan teringat tentang nikmat-nikmat. Lepas tu macam mana dalam proses depression tu Allah lindungi dia daripada perkara-perkara yang biasa berlaku, macam bunuh diri dan lukakan tangan apa-apa, tapi Allah lindungi dia. Jadi kat situ nampak positif tu. Zain pernah dengar hadis mengenai sangkaan hamba. Betul. Hadis tu dia menceritakan berkaitan dengan Allah ini, kita akan bersangka terhadap apa yang Allah sangka. Betul. So nak katanya kita ni kalau kita dalam keadaan yang bersangka buruk terhadap Allah SWT, itulah dalam keadaan kita akan terkesan balik terhadap diri. Maksudnya Allah itu berdasarkan sangkaan hamba-Nya. Pasal tu teringat pasal hadis tu, saya teringat satu kata-kata terapis dia waktu saya bercakap sikit dengan terapis dia. Terapis dia kata untuk orang yang rasa diri dia ada depression ataupun ada rasa sesuatu, jangan kata dia depression sebelum diagnose.
Dia kata jangan buat self diagnose sebab bahayanya kadang-kadang mungkin kita tak ada depression, mungkin kita ada masalah yang mungkin berat, tapi belum ke depression. Tapi bila kita rasa kita ada masalah tu dan kita statekan diri kita, aku depressed. Mungkin sebenarnya dia stres atau mungkin over stres. stress tapi belum sampai tahap Tapi bahaya kalau dia label diri kita label diri dia tu depressed. And then daripada dia tak depressed, lama-lama dia act macam orang depressed, cakap kat orang depressed, lama-lama mind dia akan kata, aku depressed. What you focus on, expand. Kalau macam Allah sesuaikan hamba, bila dia kata dia depressed, lama-lama daripada tak depressed, dia jadi depressed. Maksudnya analogi dia macam orang yang miskin yang sebenarnya dia tak miskin pun. Dia sederhana tapi dia fikir dia ni miskin dan rasa nak mengharapkan bantuan dari luar. So dia pun rasa macam malas nak berusaha. Betul. Dia lama dia pun jadi miskin betul-betul. Maksudnya bila dia selalu fikirkan masalah tu dia akan jadi masalah. Tapi bukanlah maksudnya kita kena fikir kita ni kaya. Tapi Nah. maksudnya kita kena Positif set supaya lah. kita positif supaya kita nak capai katakanlah kekayaan tapi kesenangan hidup. Exactly. Kita rasa kita senang dan Cukup. kita pun rasa Rasa cukup. InsyaAllah. Sebab tu dalam Quran pun Allah kata the opposite word for miskin tu adalah ghina. Ghina tu adalah perasaan cukup tu. Perasaan cukup. Bukan kaya. Bukan kaya tapi rasa cukup tu kan. Itu sangat penting. So just nak address isu ni untuk siapa-siapa yang dekat luar sana yang rasa-rasa menghadapi depression, jangan self diagnose kan. So yang paling penting dalam surah Duha dia memberi panduan untuk kita sentiasa cuba penuhkan diri kita dengan positive vibe, ingatkan diri kita berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita. So one more thing lah yang sangat tertarik bila dengar Omar cerita atau borak dengan Fi tu berkaitan dengan bila dia hadapi depression ni, dah melalui struggle and everything tu, habis je tu dia rasa macam ada hikmah di sebalik semua struggle dia tu. Dia kata pada akhirnya bila dia dah dalam state sekarang lah, maksudnya baru waktu jumpa dia tu dia kata bila sekarang ni barulah dia nampak keindahan dalam perjalanan dia tu. Sebab kadang-kadang mungkin kita tak nampak, memang kita tak nampak waktu dalam struggle tu kan. Betul. Macam mana dia boleh ubah perspektif dia tu daripada menganggap depression ni sebagai satu masalah, satu beban untuk dia, tapi dia anggap benda tu sebagai satu challenges yang orang lain pun ada challenges masing-masing, tapi just special case dia ada depression just because of that dia tak rasa benda tu akan bawa dia ke bawah. Yes, taking a positive side. Dan itulah in the end of the day kita akan sentiasa nampak the end of the tunnel tu ada ni cahaya. Ini yang mungkin kita akan tengok Omar akan lukis ni, nampak dah bawa keluar dia punya drawing board dia. Betul sangat cakap. Tapi dalam Quran pun dia bawakan konotasi yang sama dalam surah Ad-Duha tu kan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang akhir itu sentiasa lebih baik daripada yang pendahuluan tu. Nak memberi motivasi sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana awal tu memang dia akan banyak struggle. Tapi at the end of the day kita pun dah selalu dengar berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya indah, semuanya tercapai apa misi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa. Tapi kita belajar tu bukannya tahu-tahu je dah berjaya kan. Yes. All the struggles, maksudnya semua kesengsaraan tu dah diceritakan juga dalam surah Nabi. Dan benda tu sangat indah lah sebab kejayaan itu hanya akan nampak indah sekiranya kita go ada through hardships. Yes, exactly. Dan merujuk kepada ni kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan itu, dan kita sebagai umat Islam ultimate goal kita ialah jannah, akhirat, betul, jannah. Syurga kan. So that will be the most driving factor untuk kita terus positif dalam struggle kita. So untuk bagi siapa yang menghadapi struggle dalam apa-apa jenis struggle kot dekat luar sana, bacalah surah Ad-Duha ni kan, sebab dia memberi motivasi yang sangat jelas tentang dekat mana sebenarnya matlamat yang kita nak bawa kan. Throughout the struggle always remember walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan bila kita baca surah Duha ni, menarik juga kalau kita tahu macam tadi kita cakap kan, Nabi dah tak dapat wahyu betul. selama 6 bulan. Tapi benda tu tak diceritakan dalam surah ni, betul. Dan kisah bagaimana Nabi itu sedang bersedih dengan tomahan daripada Quraisy mengatakan Tuhanmu telah meninggalkan kamu, betul. Benda tu hanya akan dapat melalui tafsir. Betul. Jadi Tengok itu tafsir Al-Quran itu juga satu benda yang, satu ilmu yang perlu kita kuasai, betul. Belajar
Tapi mungkin hikmahnya kenapa Allah tak cerita dalam bentuk ayat supaya kita rasa sebenarnya ayat ini dia bukan bercerita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang, tapi dia bercerita untuk diri kita semua. Allah sedang beri motivasi untuk diri kita semua melalui ayat-ayat yang ni. Sebab Al-Quran ni ialah untuk semua. Yes, exactly, untuk semua. So Mungkin itu dia. Ceritaannya itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisahnya ialah kisah yang sangat evergreen. Evergreen, Sampai hatta sampai sekarang Sampai sekarang pun. 2000 tahun. Tapi masih Relevant ayat-ayat ni untuk kita kan. Allahu Akbar. Dan kalau boleh nak extend pun kan untuk kita lah yang menghadapi ujian-ujian dalam surah Al-Insyirah tu, ada ulama membahaskan surah Asy-Syahr ni dia turun sekali dengan surah Duha tau jalan. So kita tengok dalam surah Asy-Syahr ni pun sangat cantik ayat-ayat yang kita selalu ulang-ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kali adanya kesusahan tu ingat adanya kesenangan, dan Allah ulang benda ni untuk kita semua ambil motivasi Ni taat semua kita. ayat-ayat motivasi. Betul, Untuk orang betul. yang bersedih, untuk orang yang merasakan dirinya diberi kesempitan kan. Yep. Dan kita minta doa lah ni. Lam nashrah laka sadra. Betul. Lapangkan dada. Bukankah kami telah melapangkan dadamu kan? So guys, sebagai mungkin satu kesimpulan awal yang kita boleh nak cerita bila kita hadapi masalah-masalah tertentu dalam kehidupan, especially dalam perbincangan kita hari ini, always remember these motivating words from Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya kita kena surround ourselves with positive vibes, positive people, dan sama sekali kita jangan lupa bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu ada sentiasa dekat sisi kita tu. Macam mana Jalal, what's your concluding words untuk Macam itulah, sama lah insyaAllah. Alright. Okay, dan insyaAllah nanti kita akan kembali selepas ini untuk kita nak tengok macam mana drawing Omar. Lama senyap. Diorang sebenarnya tengah tunggu drawing saya ni. Lama pula je jadi. Sikit lagi tengah jadi. Alright. Memang berbakat lah. Betul lah tu. Omar, asal lama sangat ni? Itu lah, Dah dah. senyap je Aduh, tu macam. lah. Kalau dah mula lukis tu, dia dah tak berhenti. Okey. Tapi ni dah siap dah. Dah siap. Right. Okey. Nak Nak tengok tengok tak? apa sebenarnya yang dilukiskan Tu lah. Simple je sebenarnya. Tapi insyaAllah ada message di sebalik Alright. lukisan tu. Tara. Jadi, ini dia. Itu dia. Apa tu? Dahsyat gila. Nampak awan-awan, matahari. Seperti yang kita dapat lihat, ini awan. Ini. Jadi ni ada gambar satu pemandangan yang ada satu orang dekat satu puncak ni. Jadi apa yang nak gambarkan daripada lukisan ni adalah keindahan yang kita lihat ni. Satu keindahan ni takkan nampak bila kita kat bawah. Jadi sebelum Deep. jadi sebelum orang ni naik ke puncak tu, barulah dia nampak. jadi Wala sawfa yu'tika rabbuka. Exactly. Nak katanya sebenarnya ayat ada tu. kaitan lagi. Sebenarnya yang kita punya fee tu sendiri, Okey. dia punya hobi tu tak apa? Apa? Hiking dan travelling. So tu Fifi lah tu. Fee. Fee. Lagi fee. Tak apa. Biasa rekod ni. Okay. Lepas tu okey sambung. Jadi dia punya hobi ialah hiking. Dia kata, Alright. saya tanya gali lagi, kenapa suka hiking? Kenapa? Dan last dia cakap bila dia dekat atas tu, bila dia tengok pemandangan tu, dia rasa macam hidup lah. Jadi benda yang cantik, benda indah macam ni dia takkan dapat kat bawah. Jadi bila kita dah lalui hiking tu penat. Struggle penat. kita nak naik Tapi tu. bila kita set dekat dalam mind, kita akan sampai satu tempat yang cantik. Bila kita sampai, kita akan dapat dah. Nampak keindahan tu. Ni nampak tajam-tajam tu nak naik ke situ. Kesusahan dia tu. Detail lah jalan tengok video ni. Nampak. Saya suka benda tu. Mata seni. Alright. Okay. Dia naik dari sini Dia Ada lah tu, dia kena ada sama laluan bawah tu. dia. Ada. Tak perlu nak explain laluan. So dah katanya kat situ kan guys, betapa pentingnya untuk kita memahami bahawa dalam struggle kehidupan tu sentiasa ada. Adanya Islam bukanlah dia akan menghilangkan struggle, bukan. Tapi dia akan menyebabkan kita rasa macam positif, kita akan terus dalam struggle kita sehinggalah kita yakin kita akan sampai ke puncak dan melihat keindahan di sebalik struggle dalam kehidupan tu. So guys, kita nak menghampiri ke penghujung rancangan kita episod kali ini. So kita nak dengarkan apa yang sebenarnya kita boleh belajar as a resolution. So macam mana jalan? Kita dah dengar apa yang kita bincangkan tadi. Tapi kita tak naklah sekadar mendengar saja. Tapi kita nak ada follow up daripada sini kan. Betul. Action. Kena ada action. Kita. Solution. Jadi The solution. solusi kita. So ada 3 kita akan Perspektif. tengok ada perspektif. Betul. Satu self, satu lagi self ialah diri lah. Diri kita, individu, Kedua ialah family, keluarga. dan friends.
satu lagi ialah society. The society, yes. Jadi saya rasa daripada self tadi yang kita dapat simpulkan ialah satu, jangan self diagnose. Self-diagnose bahaya. Betul. Kemudian yang kedua is to stay positive. Bukan maksudnya kita kena Sentiasa positif yang sampai kita tak acknowledge yang challenges yang yang sedang bad kita days. hadapi. Betul? Kita kena acknowledge juga kalau kita down apa semua tu. Acknowledge normal, that state. Normal, just acknowledge. Tapi kita kena get help kalau perlu. Kita jumpa dengan orang lain, kita bercakap tentang masalah kita, minta pandangan. Pergi klinik, cari orang yang pakar untuk address benda tu. Kalau professional help, Get help. Exactly. Kalau dari segi surrounding pula, daripada family dengan friends, kita kena sentiasa membantu. Maksudnya kalau ada orang datang kepada kita, kawan kita ataupun family member, contoh tadi Fi tu kan, dia dekati kawan baik dia. Betul. Sepatutnya apa yang kita sebagai seorang kawan, sebagai seorang abang ataupun adik, kalau ada orang datang kepada kita untuk bercerita masalah, be there. Listen is the most important part lah. Betul? Bagi saya, mendengar itu tak semua orang boleh mendengar sebenarnya. Betul. Satu seni, the art of listening kan. Art of listening. Dia bila berlaku macam tu kan jalan, kita akan tend to nak react fast lah. Kita nak respon cepat. So yang penting sekali adalah kita dengan mendengar tu kan. Sangat menarik. Nak bagi solution kan. Sampai kita lupa untuk mendengar. Orang tu nak cakap, kita pun nak cakap. Tak boleh. Dengar je dulu. Alright. Menarik yang tu. terakhir sekali dari segi masyarakat, yang kita boleh buat ialah ini kira macam satu motto lah. Never judge, don't assume. Never judge, maksudnya apa don't tu dalam bahasa assume. Melayu tu? Jangan kita menghukum dan jangan kita bersangka-sangka kot Jangan bersangka-sangka maksudnya dia ni mesti gila. Itu tak boleh. Assumption tu lah. Assumption tu. Alright. Satu benda yang bahayalah orang kata dan boleh membunuh sebenarnya. Dan bila orang yang ada masalah depression ini, dia ada satu, ini apa yang saya pernah baca lah, sebab abang saya seorang doktor, dan dia pernah bagi tahu tentang major depressive disorder ni, dia ada sehingga suicidal thoughts. Maksudnya fikir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Dan kalau kita tak membantu, tak listen apa semua tu, jadi bahaya. Boleh mungkin kita boleh jadi part antara orang yang menyebabkan lagi. Betul. Jadi itulah tiga benda yang self, surrounding dan juga society, resolution yang kita nak bawakan hari ini. Yang kita dapat lah. Alhamdulillah. Okay, so itu dia, kita dengar resolusi untuk episod kali ni. Bercerita berkaitan dengan apa tajuk kita? Derita dalam senyap. Dan harap-harapnya perkongsian yang kita dapat daripada Fi dan juga dapatan yang kita telah bincang membantu korang semua, dan kita jugalah sebenarnya untuk kita address isu ni dengan cara yang betul. Jangan assumption, bukan judge, tapi we address it as it is melalui panduan Quran juga. Itu yang paling penting. So guys, untuk mengakhiri episod kali ini, seperti biasa nak ingatkan supaya kita semua jangan lupa buat istighfar challenge dekat media sosial, rakam dan hashtag istighfar challenge, dan jangan lupa juga TikTok TV, hashtag kan juga dekat mana-mana media sosial korang. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi. Any last words from you guys? Pendek je, always be positive. Alright, okay. Macam saya cakap, tagline yang cakap tadi, never judge, don't assume. And mine mungkin kena acknowledge apa yang struggle yang kita lalui, teruskan bismillah jalan, dan always hope for the mercy of Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada dengan diri kita semua. So itu saja guys, terima kasih banyak. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa follow kita di social media. Yes, media sosial, TikTok TV, Instagram dan juga Facebook. Dan di YouTube tu sendiri, alright? Betul. Semuanya ada kat bawah video ni, insya-Allah. Alright? Dah boleh tutup? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.